Kemudian kita telah buka paper yang kita inginkan. Contohnya kita ada Tribological Evaluation of Coconut Oil as an Environmental Friendly Lubricant. So ini yang dikenali sebagai paper dan kita kena faham ini adalah nama jurnal. Maknanya ia dibukukan di dalam buku, tapi bukan bukulah, dibukukan di dalam jurnal bernama Tribology International. Kemudian ini adalah nombor serinya, tahunnya dan ini adalah muka suratnya. Ini adalah tajuk paper ini dan ini adalah penulis paper ini dan ini adalah daripada mana penulis tersebut berasal ataupun kita nyatakan sebagai affiliation. Pada video ini kami akan menunjukkan cara macam mana untuk kita code ataupun kita menulis dengan cara yang betul sesuatu jurnal tersebut. Secara online ini saya tunjukkan dengan cara yang mudah. Pertama iaitu kita boleh menggunakan satu aplikasi yang dinamakan Google Scholar. Oleh itu kita tulis perkataan Google Scholar. So kita menulis Google Scholar di sini, kita tekan dan carian akan mengeluarkan Google Scholar di sini. Apa yang perlu kita buat ialah kita copy tajuk ini, kita masukkan di dalam Google Scholar di sini. Kita paste dan kita tekan simbol cari di sini. Dan dia akan keluar. Pastikan dia memberi maklumat yang sama. Selalunya dia akan keluar hanya satu carian sahaja kerana paper ini kita kata jarang diduplicate. Tetapi andai kata ada duplication, kita pastikan bahawa dia mempunyai maklumat yang sama. Contohnya daripada Tribology International, jumlah ataupun nama penulis yang sama. Sekiranya hanya satu sahaja, ini memudahkan carian kita ataupun usaha kita. Apa yang perlu kita buat? Kita tekan simbol ini. Simbol ini kita tekan dan dia aplikasi Google Scholar ini telah menyusun nama penulis, tajuk paper, tajuk jurnal dan sebagainya berdasarkan common format yang digunakan di seluruh dunia. Kita ada MLA, APA, Chicago, Harvard, Vancouver dan perkara ini kita panggil sebagai style. MLA style, APA style, Chicago style, Harvard style, Vancouver style. Selalunya pihak UTM menerima mana-mana sahaja, tetapi kalau saya secara personally, saya kebanyakannya menggunakan APA style. Jadi apa yang perlu kita buat, kita klik di sini ataupun kita warnakan, pilih keseluruhan nilai ini, kita copy dan kita boleh paste di dalam mana-mana application, Word atau sebagainya. So elok untuk kita menggunakan Google Scholar supaya kita boleh membuat citation dengan cara yang betul. So saya harapkan pelajar boleh menggunakan Google Scholar dengan baik supaya mendapat citation yang mudah dan boleh membuat simpanan untuk tujuan citation di dalam thesis di kemudian hari. Kali ini kami ingin menunjukkan cara penulisan reference yang kita ambil di dalam ayat. Dan perkara ini sekali lagi saya akan sentuh di dalam PSM2, tetapi ini adalah sekadar untuk pemberitahuan supaya para pelajar dapat bersedia untuk menulis thesis dengan lebih baik. Katakan kita ada sebuah paper yang kita baca. Ini adalah nama jurnal Industrial Crop and Products. Ini adalah tajuk paper tersebut, Microscopic Kinetic, dan ini adalah senarai penulis. Ini adalah affiliation. Dan ini ialah nama jurnal tadi, sama, Industrial Crop and Product. Dan ini adalah tahun diterbitkan dan 266 hingga 276 adalah muka surat paper ini. Jadi kita bukan ingin membicarakan berkenaan dengan nama dan muka surat di sini, tetapi kita ingin membicarakan tentang cara macam mana kita ingin menulis citation di dalam ayat. Ini adalah ayat yang kita tulis. Sama ada ayat ini kita tulis di dalam
thesis atau di dalam jurnal atau di dalam conference paper dan sebagainya, ia akan membawa cara penulisan referen yang sama. Kami mencadangkan pelajar menggunakan cara penulisan reference dengan menggunakan nama. Lee adalah nama orang, Advaryu nama orang, Erhan nama orang. Jadi sistem penulisan ini adalah berdasarkan nama dan tahun. So, pertama sekali kita kena faham bahawa penulisan reference ini membawa maksud ayat ataupun fakta yang kita nyatakan yang berdekatan dengan nama penulis ini merupakan data yang diambil ataupun fakta yang diambil daripada pembacaan kita hasil daripada penulisan penulis ini. Contohnya, apabila kita membaca sebagai Epoxides have been used for many commercial applications, including additive in lubricant, Advaryu and Erhan, Salimon, co-stabilizer and plasticizer in polymer, Metzer, stabilizer in chlorine containing resin, Benaniba, pharmaceutical, Greenberg dan biofuel additive, Sharma. Membawa maksud kita mengatakan bahawa epoxide pernah digunakan di dalam beberapa commercial application seperti yang dinyatakan oleh Advaryu dan Erhan di dalam bidang lubricant. Ia juga digunakan di dalam stabilizer, co-stabilizer dan plasticizer in polymer seperti yang dinyatakan oleh Metzer. Stabilizer in chlorine resin yang dinyatakan oleh Benaniba, pharmaceutical seperti yang direportkan oleh Greenberg, biofuel additive seperti yang pernah di kajian yang dibuat oleh Sharma. Itu yang sebenarnya maksud ayat ini. Oleh itu, tujuan utama ialah kita membezakan antara data yang kita dapat hasil daripada kajian kita dengan data yang kita dapat hasil dari pembacaan daripada hasil kajian orang lain. Oleh itu diharapkan yang rule of thumb, cara yang paling mudah ialah apabila kita mendapat sesuatu fakta hasil daripada pembacaan kita daripada mana-mana sumber, kita perlu, hukumnya wajib di sini, perlu untuk kita nyatakan daripada sumber itu kita dapat. So, selalunya kita akan dapat data tersebut daripada journal paper seperti ini. Oleh itu kita tulislah nama penulis dan tahun jurnal tersebut. Walau bagaimanapun cara penulisan nama di sini mempunyai hukum yang tertentu. Kerana kalau kita lihat di sini ada yang kita menulis hanya satu nama, Metzer. Ada yang kita tulis dua nama, Advaryu dan Erhan, dua nama, dan ada yang kita menulis satu nama tetapi diikuti dengan perkataan et al. So, apa yang dimaksudkan dengan ini? Yang perlu kita ingat ialah sekiranya kita menulis satu nama, penulis ini hanyalah seorang di dalam jurnal tersebut. Jika kita menulis dua nama, membawa maksud bahawa jurnal yang kita baca itu memang hanya ada dua orang penulis sahaja. Tetapi apabila kita baca ada satu nama diikuti dengan perkataan et al di sini bolehlah kita anggap membawa maksud dan rakan-rakan. Jadi membawa maksud Salimon dan rakan-rakan, membawa maksud Salimon menulis bersama rakannya 3 orang atau lebih. Oleh itu, conclusionnya, jika penulis kita lebih daripada 3 orang atau lebih, kita perlu menulis referennya sebagai Salimon et al. Ini adalah cara penulisan referen di dalam ayat. Ini ayat dan ini adalah reference. Tetapi cara penulisan di dalam list, reference list berbeza. Mari kita lihat. Contohnya kalau kita melihat Metzer di sini. Ini adalah reference yang ditulis oleh Metzer. Di dalam reference list, apa yang dimaksudkan dengan reference list ialah di bahagian akhir thesis kita atau di bahagian akhir sesuatu paper, kita akan mempunyai reference di sini. Dan reference di sini kita perlu tulislah lengkap. Oleh itu ini dinamakan reference list. Ia mesti lengkap, mengandungi semua nama. Jika seorang penulis, kita tulislah seorang. Jika 2 orang, kita tulislah 2 orang. Dan jika
3 atau lebih, kita tulislah seberapa banyak nama yang ada di dalam paper tersebut. Dia mestilah mengandungi nama dan tahun. Dia mestilah mengandungi nama title paper tersebut. Contohnya ini adalah Fat and Oil as Renewable Feedstock for Chemistry. Dan ia mestilah mengandungi alamat lengkap. Maksud alamat lengkap ialah nama jurnal tersebut, European Journal of Lipid Science Technology. 111 adalah volume, 9 adalah series number dan 865, 876 adalah muka surat. Oleh itu, untuk menulis referen ini dengan lengkap, cara yang mudah ialah kita menggunakan Google Scholar. Oleh itu, kita hanya masukkan, contohnya dalam untuk jurnal ini, sekiranya kita baca jurnal ini dan kita dapati bahawa ia amat berharga, ada beberapa maklumat yang kita dapat di sini. Oleh itu, apa yang perlu kita buat, kita copy tajuk ini, kita masukkan di dalam Google Scholar dan kita boleh copy reference dalam bentuk APF style atau Harvard style dan MLA style dan sebagainya. So, itu adalah cara yang paling mudah untuk kita melakukan reference list seperti ini. Oleh itu saya harap kemudian lagi satu perkara yang kena faham di sini, di dalam reference list di sini, reference diatur berdasarkan alphabetical order. Oleh itu kita letak nama A yang lebih dahulu, kemudian B, C dan seterusnya berakhir dengan Z. Oleh itu diharapkan para pelajar tidak menulis initial di awal reference di sini. Jangan menulis Z Wu, tetapi tulislah Wu Z atau Gaut VV atau Dinda S dan Cheng W. Jangan tulis initial dulu, W Cheng dan sebagainya, kerana ia akan merosakkan susunan di dalam reference list ini. So diharapkan ini adalah nota ringkas untuk cara penulisan reference, cara menggunakan Google Scholar di dalam penulisan tesis.